jadi menyiapkan kompleks masjid atau PPD. InsyaAllah sama-sama yang kompak boleh kalau yang dapatkan sampul yang dapat dimasuk dan dimasukkan semangat dalam membuat dan dimasukkan dalam makhluk ataupun dibuat dalam masjid ataupun itu nak wakaf juga menjadi bentuk setiap dan juga kita ada bukan mana kita membuat menyiapkan kompleks masjid atau masjid insyaAllah. Kedua apa yang semakin benar dan seterusnya itu insyaAllah untuk wakaf sekadar masa-masa wakaf sekadar boleh bawa untuk dalam masjid. Dan seterusnya kita berubah iaitu pendaftaran pelajar. Kita buka untuk setiap iaitu pendaftaran pelajar dan pondok, iaitu pelajar yang berumur 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas banyak pendaftaran area usaha ini. Kemudian pengajian berjumlah. Pengajian berjumlah sebanyak 1 bulan. Dan dibuka juga untuk belajar pornografi Quran. Itu ada di dalam sama. Itu berjumlah terus dia iuran dan sebagainya. Dan juga dibuka pendaftaran yang pasti. Hanya di bawah pendaftaran insyaAllah. Sejak tahun awal kita kalangan atau Rashidi kita ada mulai di bangsa Mabrik alam di bangsa insyaAllah dan akhir sekali berbahan bahwa itu satu kita sedih bagi kita sama-sama kita bernama Rajab bin Manisah dalam kembali kepada Allah bagi tadi masih bersama dengan kita pada hari ini dan tahun tadi berikan dan akan diberikan besok di wilayah saya akan berapa sendiri. InsyaAllah masalah akan diterima pada kita. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-sawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, syarat yang keempat mengetahui kaifiat salat. Dan keempat daripada 9 syarat salat dan syarat sembahyang, mengetahui dia akan kaifiat sembahyang, mengetahui cara-cara sembahyang, kaifiat di mana cara-cara kita sembahyang, seperti bahawa diketahuikan fardunya dan dibezakan dia daripada sunnah. Ini yang banyak datang di kalangan kita di hari ini. Bila kita sembahyang daripada awal takbir sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pertama dan yang kedua, dalam hal keadaan kita tak dapat membezakan mana yang fardu, mana yang sunnah, yang paling banyak datang di hari ini. Kalau kita iktikad semuanya sunnah, tak sah salat kita. Kalau kita iktikad semuanya wajib, salat kita sah. Padahal ada yang sunnah. Nasbah bagi mereka yang belajar selain daripada awal, wajib dibezakan antara yang fardu dan yang sunnah. Fatihah rukun, tahiyat pertama sunat apaan? Rabbi ighfirli warhamni sunat hay'ah. Kita mesti dibezakan satu persatu. Nah,
Ini bila kita tanya soal kunung apa hukum? Wajib. Kena beza. Sebab tu tiap cara solat ni dibezakan daripada sunat ni. Yang sunat, yang fardu, yang wajib. Bahkan jika ia iktikad sekalian itu fardu ataupun setengahnya fardu dan setengahnya sunat, boleh juga. Satu masalah kita iktikad semuanya fardu, sah salat kita. Yang kedua kita iktikad ada setengahnya fardu, ada setengahnya sunat. Itu yang kedua, sah sembahyang. Tetapi kalau kita iktikad semuanya sunat, tidak sah sembahyang kita. Dan tiada dibezakan kita tu barangkali dia gugur dan jatuh lafaz tiada. Kita tambah tiada. Lafaz tiada selagi dalam kitab Nuskhah Munyatul Musalli Pak Turas ni safhah 6. Tapi tiada. Dan tidak dibezakan pada hal orang awam, dan tidak dikosakkan sunat yang difardunya. Jawabnya sah sembahyangnya. Maknanya nasbah kepada orang awam ni, bila dia sembahyang, kalau dia i'tikad semua fardu, sah salat dia. Kalau dia i'tikad setengahnya fardu dan setengahnya sunat, itu sah juga salatnya. Cumanya jangan dia i'tikadkan yang sunat. Apa ni? Jangan dia i'tikadkan semua itu sunat belaka. Tak sah. Itu tak sah. Akan satu tu di bawah. Sayyid Ahmad bin Umar As-Syakir dalam kitab Nailul Rajab Syarah Safinatin Najah berkata, tiadaan faraq dan perbezaan di antara orang awam dan orang alim di sisi Ibnu Hajar. Pendapat Syekh Ibnu Hajar mengatakan tak kira siapa, orang awam ke ataupun orang yang alim ke, mesti kita kena mengetahui tentang kaifiat kalau dalam sembahyang. Dan mewafaqkan dia oleh Syekh Ramli pada orang awam. Adapun orang alim maka mesti membezakan fardu dari sunat. Maknanya mengikut pendapat Syekh Ramli, nasbah bagi mereka yang tahu, yang ada ilmu pengetahuan, dia mesti dibezakan yang mana fardu dan yang mana sunnah. Adapun orang awam dimaafkan. Itu dah. Syekh Ibn Hajar mengatakan sama ada dia orang awam ataupun orang alim, boleh. Itu apa? Maknanya kilah di antara dua syekh kan. Syarat yang kelima, suci daripada hadas besar dan kecil. Di antara syarat yang kita sembahyang ni, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ni mana hadas yang mewajibkan kita mandi. Hadas kecil ni mana hadas yang mewajibkan kita berwuduk bila kita nak sembahyang, bila kita nak tawaf dan sebagainya. Itu hadas kecil. Hadas besar ni dia tidak memadati dengan kita mengambil wuduk. Dia mesti kita nak mandi dan mengangkatkan hadas besar. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Tengah-tengah kita duduk sembahyang tu pergi berhadas. Walaupun kita kata rakaat yang terakhir bagi kita, maka tidak sah sembahyang dan batal sembahyang. Adapun kita berhadas selepas pada salam pertama, maka sah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berhadas. Apa tu sah? Sebab salam yang pertama saja rukun. Salam yang kedua bukan rukun.
Sebelum salam pertama kita berhadas, batal sembahyang. Batal sembahyang. Tak kira lah hadas kita keluar angin ke, keluar benda dahil ke, tak kira lah, semua tu batal. Itu di antara syarat-syarat dia. Yang keenamnya, syarat keenam suci daripada najis yang tidak dimaafkan dia pada tubuh dan kainnya dan tempatnya. Bila kita nak sembahyang ni, tubuh kita jangan ada najis, pakaian kita jangan ada najis, tempat kita sembahyang pun jangan ada najis. Di tubuh kita kalau ada yang najis yang tidak dimaafkan, tak sah sembahyang. Masalah kita katanya dalam poket baju kita ada tahi cicak. Kita tak sedar bila kita sudah sembahyang, tiba-tiba ternampaknya tahi cicak dalam poket baju. Diulangikan sembahyang sunnah. Kita nampak tak tahu tak boleh tu. Kita tengok ada cicak dah, kita pejam mata, kita kepak itu. Tak boleh. Pasal kita sudah tengok tu. Lagipun kita yakin kata tak cicak dalam poket kita ni dia ada sebelum kita sembahyang. Tak cicak ni tak dimaaf. Dan sebagainya, di tubuh kita, di pakaian kita, semua tidak maaf. Najis yang tidak dimaaf. Ada juga najis yang dimaaf, maka itu sah semuanya. Asalnya kita katanya kita pesik dirawat di muka kita itu padat. Apa darah kalau sikit dimaafkan, bila banyak tidak dimaafkan. Dan topik banyak sedikit itu terpulang kepada uruh. Bila uruh bilang kata banyak dan besar, maka tidak dimaaf. Kalau uruh bilang kata sedikit, maka dimaaf. Itu najis. Itu saja najis. Sebab tu masalah kena dipilih bapak najasah. Itu kita kena kembali kita lepak. Kita pun najasah cara buat najis. Najis molek daripada banyak lagi. Dan kain kita bila kena darah, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaaf. Sebab najis. Walau kena tahi. Tahi tu lah darah cukup. Masalah tahi sikit pun tak maaf. Tapi kalau darah dimaafkan, dia tak sama hukum lah. Kain kita kena tahi hijau sikit, bau busuk tak boleh. Tapi kalau darah sikit dimaaf, bila banyak tak dimaaf. Dia tak sama, kita nak buat sama tak boleh. Di tempat sembahyang pun sama. Tempat sembahyang di sini murah dengan tempat sembahyang ni, iaitulah tempat yang kita letak anggota sujud, yang kita nak letak dua tangan, dua kaki, dua lutut dan dahi. Itu tempat sembahyang. Maknanya kalau di atas jadah kita tu ada najis tahi kucing masalah, tetapi bila kita sujud tak sentuh dengan kita pun sah lagi. Kita kata celah dada kita dah tahid, tak apa, jangan sentuh dengan dia. Sebab tempat sembahyang ni tempat yang kita letak anggota sujud. Di antara dalil, dari dalil yang hakkan semua tu, kita baca hadis muka 90 maka 1 di bawah, dimaafkan pada tubuh. Dalil disyaratkan suci daripada najis, hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bauli. Rasulullah bersabdanya, tanazzahu minal bauli fa inna ammaka azabil qabri minhu. Istibrakkanlah dari kencing.
bila kita buat air, dia kena istibrak. Maka cara istibrak ni macam-macam cara. Ada setengah tu dia buat sokong. Ada juga setengah. Ada setengah tu dia lopak-lopak buat tu. Dia buat apa lopak-lopak ni? Anak istibrak. Tak apa. Ada setengah tu tarik. Lelaki lah. Istibrak juga. Macam-macam cara istibrak. Yang pentingnya kita buatlah cara manapun supaya wisijak dan keringkan air yang kita keluar daripada alat kemaluan kita. Perempuan cara mana dia buat? Istibrak. Sebab bila kita tidak istibrak ni, bila kita bangkit bangun semula, dia akan keluar semula sedikit kering. Itu menajiskan pakaian. Bila kita semaya dia tidak sah. Sebab tu Nabi kata tanazzahu, hendaklah kamu istibrak, wajib kamu beristibrak, kerana sesungguh kebanyakan azab kubur itu dari sebab istibrak. Bila kita keting, kita tidak istibrak, bila kita semaya dengan pakaian najis, maka tak sah sembahyang. Bila mati masuk ke dalam kubur, akan diazabkan di dalam kubur dengan sebab istibrak tadi. Itu lain daripada masalah seorang yang dibandarkan dengan salisul bauli, itu halal. Seorang yang dibandarkan dengan sebab keluar aksi tak beradu-radu, akhir sekali kena gantung plastik, itu salisul bauli, maka ada hukum untuk dia. Semaya cara dia sama juga dengan perempuan yang mustahadah, yang selalu keluar darah, bukan darah haid, maka wajib ismail ada cara dia. Ada cara dia. Itu satu hari tadi. Dalil yang kedua daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan mazza'a fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi masfasa'ana faqala tawadda' waghsil zakarah. Jadi antara dalil syarat kita kena bersih tubuh. Saya lelaki yang selalu keluar air mazi. Sayyidina Ali ini menantu kepada Rasulullah, suami kepada Siti Fatimah. Antara seorang lelaki yang Allah Ta'ala bagi kekuatan gagah, dan juga dia seorang lelaki yang selalu keluar air mazi dengan sebab syahwat, wallahu a'lam. Air mazi ini mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i najis. Air yang keluar daripada anak kemaluan lelaki ataupun perempuan, pak air semua. Satu yang suci, tiga yang najis. Satu yang suci air mani. Air mani ini suci. Suci dengan makna kalau dia terkena di kain kita, tak mesti dibasuh. Kita sepakai semuanya dengan kain itu boleh. Sebab dia suci. Suci sebab kita nak buat amal sah badan. Bukan berarti suci makna halal kita minum, itu bab lain. Yang kedua, air kecil biasa, najis. Yang ketiga, air mazi. Air mazi ini dia jernih, najis. Yang satu lagi, yang keempat, air wadi. Wadiyun ataupun wadiyun. Maka air itu jarang-jarang sekali keluar. Biasa dia keluar mengiringi setelah kita kencing, waktu dia nak keruh sikit-sikit, dia tak pekat semacam air mandi. Maka hukumnya najis. Tiga yang najis, satu yang suci. Sayyidina Ali ini dia seorang lelaki yang keluar air mazi, selalu keluar air mazi. Lalu tu dia suruhkan seorang lelaki supaya menanyakan dan soalkan baginda Rasulullah, kerana dia Ali itu menantu Rasulullah. Dia gitulah kedah kita menantu nak tanya soal tu tua ni malu.
Bak lain tak apa, bak ning ke Allah. Tak. Kalau bak lain tak apa, nak tanya aja, nak tanya tua jatuh. Kami ni lagi belum mana tak apa. Tapi kita nak tanya tua lagu mana hukum al-mati. Subhanallah. Tua kata-kata begitu lalu tu. Dia malu lah kan. Sebab tu saya nak minta arwah ke satu orang lelaki, sahabat dia, supaya tanya Rasulullah tentang al-mati. Lalu tu seorang lelaki persoalkan Rasulullah, maka Nabi bersabda, berwuduklah dan basuhlah zakat kau. Maknanya nanti kalau kita tak basuh tak sah sembahyang. Sebab tu Nabi suruh basuh. Itu dah tanda dalil dan hadis tu. Lepas tu ada lagi nanti bab pakaian. Ke satu tu di bawah syarat membersihkan pakaian dan najis firman Allah Taala wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah membersihkan. Lepas tu ada 2-3 hadis di bawah tu. Ada yang pertamanya, sami'tu rajulan sa'alan Nabi as-salla fi sawdi alladhi ati usalli fi sawdi alladhi ati fihi ahli qala na'am illa an tara fihi syai'an fatabsilah. Saya dengar satu lelaki menanya Rasulullah, bolehkah saya bersolat pada kain yang saya buat bersetubuh padanya? Zaman Rasulullah pada saat Rasulullah, saya ni kain saya buat bersetubuh dengan isteri, kemudian boleh tak saya nak pakai untuk bersolat? Sabdanya Rasulullah, bahkan boleh, kecuali engkau lihat sesuatu padanya daripada najis, maka basuhkanlah. Maknanya kalau semata al-mani tidak menghalangikan kita buat pakai sembahyang sah. Dan 2 hari lagi kita tengok, kita pergi kepada dalil di sana dan tempatnya ke satu. Dalilnya hadis Abi Hurairah, maknanya di antara syarat kena membersihkan daripada tempat sembahyang daripada najis. Di antara dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna a'rabiyyan bana fil masjid fasara ilaihi an-nasu liyaqa'u bihi faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriqu ala bawlih zanuban min ma'in aw sajlan min ma'in fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Seorang Badawi membuangkan airnya dalam Masjid Nabawi. Dia orang Arab ni jenis tak tahu sungguh. Orang Arab Badawi, orang Arab kapur, orang tak pernah pergi bandar, duduk hidup hari dengan utang dengan kambing. Hidup dia tiba-tiba satu hari dia keluar kepada Masjid Nabawi di Madinah ni. Dalam Masjid Nabawi ni dia buat solat kencing bom dalam Masjid Nabawi. Dia tempat kecil dia atau tandas. Tapi dia kena orang Badawi tak tahu cara basuh. Pasal sini boleh buat ke mas sini. Dia tak kira mana dah. Lalu tu maka para sahabat bangkit berdiri kepadanya supaya menjatuhkan, yakni para sahabat menjekahkan serta hendak melakukan sesuatu terhadapnya. Sahabat di kalangan ramai-ramai dah tengok apa bahasa dia tak berhenti kecil masjid Nabi. Tengah-tengah dia sampai habiskan sikit dah ni pasal nyawa apa pula lepas. Dalam masjid Nabi dia kecil. Lalu Rasulullah bersabda, tinggalkannya, tuankanlah, biarlah dia kecil bisu, jangan dia dekah. Tengok perangai Nabi. Perangai Nabi ni dia panggil sallallahu alaihi wasallam, panggil terlaku. Padahal ketika masjid kalau kita ke hukum salah lah pasal tempat semayang. Tapi dia tak lari, tak dekah. Bila sahabat nak larang, Nabi kata biarlah. Biar dia kecil berabi dulu, tuangkanlah atas air kecilnya 1 timur 1 beledi daripada air. Bila dia kecil berabi, di zaman Rasulullah tu Masjid Nabawi tu dia bukan semacam batu seperti kita ni, dia pasir lagi.
Bila kecinta pasti itu ambil air jiruh satu berdi, dia akan seror ke bawah tanah, maka suci. Ambil air satu berdi dan satu timur, cuak. Sesungguhnya dibangkitkan kamu sekalian diberi kemudahan, tidak kepayahan. Itu di antara kita cuba tengok mengatakan tidak. Tapi dalam hadis ini kita nak sebagai dalil bahawa disuruhkan kita sucikan tempat sembahyang, tempat sembahyang di atas. Dan janganlah bersentuh suatu suku daripada badannya. Satu suku ni satu juzuk daripada tubuh badan dengan nanti pada geraknya dan diamnya, maka tidak sah sembahyang serta suatu daripadanya. Kalau kita sentuh suatu pada nanti waktu kita bergerak ataupun waktu kita diam, maka hukumnya tidak sah sembahyangnya, tak sah sembahyang. Ataupun ia menanggungkan sesuatu yang berhubung dengan najis, seperti seorang ia menanggungkan tali terikat pada umpama anjing dalam air. Dia dalam mazhab kita Syafi'i ni masalah anjing dia najis. Kita jangan ikut mazhab halal atau biarlah mazhab dia. Karena kita yang bermazhab Syafi'i ini, bila kita pegangkan anjing itu dia najis, sama-sama basah. Bila seorang pegangkan anjing, pegang tali. Jadi tali itu yang sebelah tu ditekak anjing, dan sebelah lagi tu di tangan kita. Kemudian kita semaya Allahu Akbar, hukumnya tersah. Sebab kita menanggungkan najis. Tak kira gerak tak gerak. Itu tak sah. Itu dia panggil ia menanggungkan sesuatu berhubung dengan najis, seperti menanggung tali yang terikat umpama anjing dan anjing. Maka di antaranya kami yang semaya dia ada main apa ni, bertekak ni. Abu bertekak ni tali dia panjang dia sampai 1000 tu, alat pembesar suara. Di atas alat pembesar suara tu ada berbagai-bagai hikicok, tikuh dan umpamanya. Boleh ke tak boleh kita selipkan di baju kita waktu kita semaya sebagai imam semaya. Situ ada oleh ulama, sekiranya kalau tali ini bergerak bila kita bergerak waktu salat, dia akan bergerak terus sampai ke alat pembesar suara, maka itu tak sah sembahyang. Artinya tali itu pendek. Bila tali pendek, bila kita bergerak, dia bergerak sampai di alat pembesar suara masalah. Dan kita berhubung dengan najis, hukum tak sah sembahyang. Tapi bila kita bergerak, tali dia bergerak sekat kita saja, dia tidak akan berpindah bergerak kepada alat pembesar suara, maka hukumnya sah sembahyang tak sah. Itu tafsir oleh fuqaha. Tapi hari ini banyak tali dia panjang tak, ataupun dia tak ada tali terus pakai selik tolong ni saja, dia akan takat suara dia sendiri. Itu yang paling senang sekali dalam khilaf ulama. Dan tidak mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangun berbetulan dengan najis. Bila kita bangun betul dengan najis dan duduk betul dengan najis dengan ketiadaan bersentuh, itu tak ada mengapa, mana sah sembahyang. Mana boleh waktu kita sujud najis membetuli dada, maka sah sembahyang. Sah tak apa. Nota kaki ke-1 tu ada 45 baris kita tengok, yakni menanggungkan sesuatu yang berhubung dengan najis itu membatalkan solatnya, seperti menanggungkan tali yang terikat pada umpama anjing dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang paling asah dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Imrani dalam kitabnya Al-Bayan fi Sharhil Muhazzab berkata, jika mengikat seorang akan tali pada anjing ataupun babi dan diletakkan di bawah kaki, jadi kita ikat anjing ditekak dia, punca satu lagi kita jinjakkan kaki kita. Jadi kalau kita tadi nak takut anjing kita tubuh ini, buat kena ayah je kita kan,
Ya masalah belah ni tak ada masalah. Dalam syarak ni bab belah ni boleh. Tapi ada satu tujuan belah. Satu, kita membelahkan anjing untuk nak buat binatang berburuan. Harus al-kalbul mu'allamah. Dan kita membelahkan anjing untuk menjagakan binatang-binatang. Tak ada masalah. Kita belah anjing untuk buat perhiasan. Setengah ulama mengatakan makruh dan malaikat tak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Itu dah. Apabila kita belah, dia sentuh najis, kita dibasuh tak ada. Kalau najis basuh 5 waktu semuanya, tak. Nak guna air tanah, tak salah. Tak, bukan sepakah haram. Tetapi kalau harga anjing, haram hukumnya. Belah anjing jual, ambil duit buat guna, hukum haram. Ini bab semuanya. Imrani kata bila kita ikatkan tali di anjing ataupun di babi dan kita letakkan punca di bawah kaki, lalu dia bersolat, maka solatnya itu adalah sah. Sebab kita jinyok, bukan kita menanggung. Hal tadi kita pegang itu tadi, ataupun kita ikat di tangan, yang ini kita letak di bawah kaki, kita jinyok, itu bukan menanggung. Sebab solat dia sah. Di sini ada kita tak tahu. Kalau sebelah depan itu bila solat jenazah. Bila kita solat jenazah bukan dalam masjid lah, kita pergi itu dia sudah kebumikan jenazah, maka kita pergi solat di kubur. Bila solat di kubur tu setengah-setengah tu dia tak ada tikar. Bila tak ada tikar tu kita letak kaki atas selipar. Kita buai kaki kita daripada selipar dan kita letak atas tu. Daripada kita sombong di selipar, kita buai cabut, kita letak di atas. Maka hukumnya sah sembahyang. Walaupun selipar tak ada najis kat bawah, supaya hukum di sini. Karena kita bukan menanggungkan najis. Kadang-kadang kita masuk pelik juga. Pakai selipar, bila nak takbir solat jenazah, pecah selipar, letak atas selipar. Ini empat jamin. Jadi kalau kita pakai selipar, nanti di tapak tu ada, termasuk dalam kata kita menanggungkan nanti, tak sah solat jenazah. Tapi bila kita pecah, kita letak ke atas, kita letak gitu, dia tidak nama menanggungkan nanti. Mengikut pendapat Ibrani mengatakan sah solat. Sama kita dinok nak pucuk tadi. Sama itu. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Bak istinja dia panggil tu bahasa yang kita sebut di bawah tu, kita ambil kesimpulan. Jadi dalam masa bak istinja ni, bila kita qada hajat ni, kita tidak guna air. Kita guna batu dan benda-benda yang seperti batu. Benda-benda yang keras, yang dapat menanggalkan dan menghilangkan air najis. Kalau kertas tisu tak boleh, dia lembut. Kalau kertas tisu yang jadi kasar keras tu boleh. Jenis licin-licin seperti buluh dan juga pahit air tak boleh. Bila kita istinja, mana kalau kita belok ataupun kita kencing, kita tak nak guna air, kita malah nak basuh dengan air. Boleh kita ambil batu, kita sapuh. Tapi ada cara syarat dia. Sapuh pula dalam mazhab Syafi'i, dia mesti gunakan 3 bucu anak batu. Kalau tak cukup 3 tak boleh dalam bab istinja. Maka zaman sahabat Rasulullah ni setengah tu dia air susah, ya? Air dia tak ada. Bila dia istinja, dia qada hajat, dia istinja dengan batu. Maka istinja dengan batu ni dia hilang keadaan najis dia. Adapun bekas najis dia masih ada situ. Bekas dia kan. Bila kita sapuh tu biar air najis, bekas tu masih ada. Dalam bab solat ni dimaafkan, sah kita sembahyang dengan bekas istinja tadi. Tapi dengan syarat-syarat dia, dengan cukup syarat dia. Syarat dengan 3 batu,
ataupun dengan bucu anak batu, ataupun dengan benda-benda yang keras seperti batu. Itu dalam bab istinja suku. Maka bekas istinja itu boleh kita nak buat semaya boleh. Kita rasa kita jaya nak ada istinja. Lebih lagi bab berok. Kalau bab kecil tu jaga-jaga. Istinja kena sapu. Tapi kalau ada yang berlaku masalah kita kata tak kapal terlupa dia, dia tak ada tuan tanah dia. Boleh kita nak istinja. Tapi alat dia pula ada masalah. Sapu makakah yang kelah tu, duit 3 kali sapu. Kalau suci, kalau tak suci tambah kali yang keempat. Bila suci kali yang keempat disunatkan kali yang kelima. Tu bab istinja. Maka tempat tu dimaafkan. Maknanya kalau kita sembahyang dengan tempat tadi, maka hukum sah salat. Dan sedikit darah muka di sana. Dan tahi lalat tu dimaaf juga. Darahnya sedikit tu dimaafkan. Tapi jangan banyak. Atau satu tu boleh bawa darah itu jika binatang yang tidak mengalir darahnya seperti pijak-pijak. Kita panggil pijak. Sama buat sini. Kena tak pijak? Kena tak buat. Takut panggil kau lain. Gutu. Darah gutu kan. Pertama. Maka dimaafkan sedikit daripadanya pada pakaian. Di pakaian kita darah gutu, darah pijak dan darah. Kalau dalam hotel mana dalam pijak. Apa kecil-kecil kata-kata. Ada tubuh badan. Kerana kesukaran memeliharakannya. Akan tetapi jika binatang yang mengalir darah. Dia binatang ni kita dobik mengalir tak mengalir darah ni. Kalau kita belahkan perut dia tu darah mengalir ke tidak. Tu je dobik. Kita ambil satu binatang, bila kita belah perut dia, kita pegang kena. Darah titik ke tidak titik ke bawah. Kalau titik, dia panggilnya darah mengalir. Kalau tak titik, darah tak mengalir. Sebab darah dia ada berapa di binatang. Selain daripada ahli dan bab, maka padanya 3 pendapat. Satu dimaafkan sedikit. Itu pendapat Imam Syafi'i ada kitab Yang kedua tidak dimaafkan sedikit yang ada banyaknya. Yang tiga dimaafkan qadar yang kurang dari tapak tangan. Kalau besar tapak tangan tak boleh. Kalau sikit dimaafkan, tidak dimaafkan lebih daripada tapak tangan. Itu bab dalam. Di atas dan tahi lalat dan tanah jalan raya yang najis. Dan tahi lalat. Bukan di halaman tubuh kita tu. Kita panggil lalat itu ada. Dekat telinga, dekat dekak. Nu tahi hak ibu lalat begok semuti tu. Tu lalat hak najis. Kamu balik rumah bisa cokeh duit habis dia lalat tak ada masalah pun. Apa tidak sah semaya kalau banyak. Lalat ibu lalat bila sikit dimaafkan. Dan tanah jalan raya yang nanti bila kita berjalan kaki mengecik air, jalan raya yang nanti ada dengan timbul, kambing, air dan itik sebagainya, maka sikit dimaaf. Tapi kalau naik stopor besar tapak tangan sendiri tak dimaafkan. Kita pakai selipar itik ibu kaki. Jalan je tak tak lagi. Hatu la yu'anhu tak dimaaf. Tak maaf. Pasal dia banyak. Dan darah tumor. Ibu tumor. Ibu orang kecil dari ayah. Dia panggil apa tau sini? Bila ayah dia nak mengerai telur, nak petah kan. Tumor. Dia panggil apa tau? Hamur. Dia tu. Pirah tu sebelah sana. Jenis tu halam. Dia darah atas semua. Dan butu anjing ni pada bahasa Arab dia panggil baragis, berbus dia panggil. Butu anjing dan butu kucing kata dia lah. Dan darah bisu. Darah bisu jemaah tu. Ni kita duk cerita maaf belakang. Darah bisu jemaah juga. Yang masalah bisu ni, kita kata bisu kita dia nak pecah lah. Dia turun tak pecah lagi. Pemolek jadi di pokok, di punggung.
Bila kita rokok dia tering dengan sarung pak basuh itu. Bila dia mengambil kat bawah tengah-tengah kita tu solat, maka solat kita sah, tak ada masalah. Tak apa. Tapi solat waktu lah. Nak solat kalinya dua kena basuh. Dimaafkan itu. Dan hak kata darah disuhak sedikit ni, solat hak lain tak apa tapi hak sikit. Dia kena dikaitkan sikit ya, tak maka dimaaf. Dan danuh ni jenis air danuh mereka, dan air kuman. Air kuman ni air hak bila kita kena puyuh panas-panas kan, dia menepuk naik. Baru mula-mula dia bekak tu dia air putih. Tak. Bila dia nanah tu air lain pula. Yang ada baginya bau. Semua tu dimaafkan tapi jangan banyak. Dah sikit-sikit tak apa, jangan banyak. Dan jika sembahyang dia dengan najis yang tidak dimaafkan, dengan tidak mengetahuikan dia ataupun dengan lupa kamarnya teringat, wajib diulangikan dia. Dan secara wajib mengulangi. Jadi kita sembahyang dengan najis dan tak dimaaf, kamarnya teringat kata najis, maka kena sembahyang semula. Yang tadi diilghakan dan ditakkirakan. Kemudian masalah terlupa bersama. Lupa teringat kata najis itu ada yang tak dimaafkan, maka itu wajib mengulangi sembahyang semula. Dan wajib semula. Cukup sekali malam insya-Allah pada insya-Allah. Syarat yang ketujuh meninggalkan berkata-kata. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak tahu, saya memahami untuk sesi ketiga insyaAllah besok. Apa ni? Kita hilang kebawaan. Kita boleh hilang. Amin. Akan datang pada kejadian. Tapi keluar boleh nama Abu Syarif. Nanti itu pada usia kapan. InsyaAllah pada besok ini akan terusnya sesi yang keempat bersama dengan Allah. Terusnya mengajar kepada manfaat setelah InsyaAllah. Dan teman-teman harus terus semangat. Tadi kita potong sampai lagi ada manfaat juga. InsyaAllah. Bukan hanya biji di majlis tahun pada minggu seperti bulan yang boleh bersama dan adalah selesai dan terakhir bila kita berkata